kasih. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, dia ada beberapa perkara yang menyentuh tentang iman, yang menyentuh tentang Islam. Kadang-kadang ada orang yang nak memahamkan Islam ni, dia menggunakan akal semata-mata. Mana PA saya tadi? Belakang sikit ni. Kat meja. Mai. Bepca lah mai ni. Tu dia. Kita buat dia. Okey, boleh. Okey. Sedekat dengan Maji rasanya. Jauh sikit tak apa. Duduk dekat rasa gayat pula. Ada RTM ke malam ni, minta maaf. Edit sikit lah, banyak potong malam ni. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Bukan semua perkara di dalam agama kita ni tercapai oleh akal. Tetapi ianya boleh dicapai dengan iman. Sebab banyak orang nak relatekan di antara agama, perkara yang berlaku di dalam agama, dalam sejarah, dengan akal. Sedangkan akal yang Allah bagi kepada kita ni pun terhad. Sikit sangat, tuan-tuan. Zaman sekarang, zaman orang tanya, mana boleh? Iya ke? Takkanlah kot. Kalau menurut hukum fizik, dia main fizik pula dah. Mana boleh nak mencapai hukum fizik, hukum sains, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit. Jangan duk fikir pula kelajuan dia, tak bernapas, oksigen lagu mana, baju angkasawan macam mana. Dia duk tanya pula Nabi Muhammad bernapas lagu mana di langit tu. Dia kata angkasawan nak naik ke sana pun kena pakai suit dia sendiri, angkasawan. Dak hang ni duk fikirkan Nabi, dak duk bayangkan Nabi dengan angkasawan. Hang ni sawan ke apa? Yang Nabi tu Nabi. Yang hang duk banding dengan angkasawan, kejadah apa? Lama-lama sebab tu ramai orang jadi sawan, tak tentu lah. Sebab dia memahamkan agama tu mengikut perkiraan otak dia yang terhad pemikiran dia. Sampai kadang-kadang satu perintah Allah yang nak supaya kita berkorban, akal tak boleh fikir. Tanda kamu sayang pada Allah atau kamu sayang pada anak? Sayang pada anak atau sayang pada Allah? Saya sayang pada Allah. Kalau sayang pada Allah, sembelih anak kamu. Akal tak boleh pakai. Biar betul. Kalau sunat saya terima lah. Ini main sembelih-sembelih pula. Biar betul. Nampak? Akal boleh cakap macam itu. Apa bunuh-bunuh? Tak ada benda lain ke? Tak masuk belacan pun kena pancung isteri dia. Tuan-tuan tak ingat cerita bujang lapuk tu? Berapa kali kanda sudah cakap taruhkan belacan. Kenapa kau tak taruh belacan? Sekarang kekanakan pancung kepala adinda. Hei, apa pancung ni? Datang Sudin. Tuan-tuan ingat cerita bujang lapuk, seniman bujang lapuk ni? Nak berlakon lah pasal pancung kepala pasal belacan pula. Itu cerita bujang lapuk. Dia petikai kenapa kau nak pancung isteri kau hanya kerana tidak letakkan belacan dalam sambal dia. Ini perintah Allah suruh sembelih anak. Dahlah anak tu seorang. Sudahlah payah dapat anak. Bila dah dapat anak, kasih sembelih. Hati mula berfikir. Otak mula berteka-teka. Ada nak buat. Orang yang beriman kepada Allah, dia tak teka-teki, dia tak fikir panjang. Allah suruh buat, aku buat. Ini yang membezakan iman. Sebab tu tuan-tuan, kita hari ini hidup dalam masyarakat yang pelbagai. Maka orang yang tak reti iman, orang yang tak faham iman, cuba memberikan jawapan, pendapat mengikut fahaman dia. Dan lebih malang lagi orang Islam terima pandangan orang yang tak pernah mengucap dua kalimah syahadah.
Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Sambung anak-anak. Kuat sikit. Wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa, Allah Ta'ala sebut allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya pada perkara gaib. Itu sifat orang beriman. Kadang-kadang kepercayaan sains yang meletakkan kepada akal semata-mata, dia tak boleh terima sesuatu benda yang gaib. Dia kata tak nampak pada mata, tak boleh pegang dengan tangan, takkan benda tu wujud. Saya belajar sains dan saya orang sains. Saya tak percaya kewujudan jin. Yang saya percaya ialah manusia yang bernama jin. Au jin. Dia percaya sebab dia boleh jumpa dengan au jin. Ya, ni pengubah lagu yang tersohor ni. Walaupun dia bukan Melayu, tapi dia boleh cipta lagu Melayu yang cukup menyentuh jiwa. Nama dia Oi Jin, gerimis di lautan, mendayung sampan ke Kuala. Tu lagu dia lah. Oi Jin. Yang tuan-tuan duk minat jejak Rasul tu, tu lagu dia tu. Lagu jejak Rasul tu, lagu dia buat. Bukan Islam pun, tapi dia boleh, Allah bagi kat dia kepala otak dia, boleh reka lagu yang dekat dengan jiwa kita. Dia tak percaya. Ada orang yang tidak percaya dengan jin. Sebab dia kata tak nampak. Orang beriman, dia akan kata, jin itu ada. Syaitan itu ada. Makhluk halus itu ada. Bunian pun ada. Hantu pun ada. Okey. Dalam program kita malam ni, jin pun ada. Cuma kita tak nampak. Sebab apa Allah tak bagi nampak? Kalaulah kita nampak jin, tinggal saya seorang, lari pakai habis semua. Lala saya pun lari. Jin bukan cantik tuan-tuan. Jangan tuan-tuan bayang jin macam cerita hantu Kak Limah. Awi duk mengorak jin tu, cantik gila. Kalau macam tu saya pun nak kejar jin macam tu tuan-tuan. Jin bukan rupa macam itu. Nabi sampai buat kurungan dengan sahabat dia. Kata Nabi pada sahabat dia, kamu jangan keluar daripada lingkungan ini. Apa jadi pun jangan keluar. Masa Rasulullah nak berdakwah kepada jin. Jadi tuan-tuan, yang menjawab tentang persoalan agama bukan hanya letak kepada logik semata-mata, dia letak pada iman. Sebab itu orang yang beriman kepada Allah, datanglah perintah apa pun, kami percaya. Dengarlah cerita apa pun yang Nabi bawa, kami percaya. Bila Abu Bakar As-Siddiq dijumpai orang, "Hei Abu Bakar, kamu tahu enggak? Muhammad kawan kamu mendakwa semalam dia pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian naik ke langit dan diturun dalam malam yang sama. Kamu percaya tak dengan kawan kamu Muhammad?" Kata orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kata Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad bercerita kepada aku, bercakap kepada aku sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang dia cakap Isra' dan Mi'raj, aku tetap percaya. Ini nama dia iman. Ini iman tuan-tuan. Ada orang kafir, dia bawa tulang, dia pergi datang depan Rasulullah, dia pecahkan tulang tu jadi debu depan Nabi. Dia tanya pada Rasulullah, ni tulang, dulu orang, sekarang dia mati jadi tulang, dan sekarang aku hancurkan tulang ini di hadapan kamu. Aku soal kamu, hai Muhammad, siapa yang boleh menghidupkan semula tulang yang dah hancur ini? Bagi tahu. Dia tak percaya tuan-tuan. Adik kita jawab, Allah. Dalam surah Yasin dia sebut, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin ni, yang mula-mula menjadikan dia, itulah yang akan menghidupkan dia semula. Siapa yang menjadikan kita? Allah. Maka Allah lah yang akan menghidupkan semula.
yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Waktu mula-mula manusia tu dijadikan, siapa yang menjadikan? Allah. Maka sekarang dia dah hancur, sekarang dia dah jadi tulang. Allah lah yang akan menghidupkannya semula. Orang yang beriman, dia guna akal, dia guna iman, dia percaya itu perintah Allah. Tapi orang yang tak beriman kepada Allah, dah jadi tulang kot. Mana mau ya. Itu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena minta kepada Allah supaya iman kita bertambah. Dipelihara iman kita. Kerana cabaran terhadap iman semakin kuat. Cabaran terhadap iman, mencabar iman supaya tak percaya pada Allah semakin kuat. Dan dia boleh masuk dalam rumah kita. Dia boleh masuk dalam poket kita. Dia boleh masuk dalam benda yang kecil saja tuan-tuan. Nama dia ialah handphone, nama dia smartphone. Kita boleh baca siang malam apa tulisan-tulisan orang-orang yang tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah Taala berfirman, "Wasna'il fulk." Wahai Nuh, buatlah kapal. Buat kapal pula pada tempat yang tak logik pada akal. Buat atas bukit. Patut kalau nak buat di tepi Penempok. Dah siap-siap kapal, terajang kapal tu, masuklah laut, selesai masalah. Ini apa kehanya buat atas gunung, atas bukit. Orang yang ada iman, dia tak ada soal. Dia buat perintah Allah. Dia tak tubuhkan jawatan kuasa. Kita tubuhkan jawatan kuasa pada hari ini bermesyuarat untuk mengkaji perintah Allah, menyuruh kita membuat kapal atas bukit. Apa pendapat setiausaha? Kena kaji balik Tuan Pengerusi. Tuan Bendahari, benda ni tak ada untung pada kita. Dia kerja duit je bendahari ni tuan-tuan, bukan kira apa. Tak ada pula Nabi Nuh, dia tubuhkan satu jawatan kuasa mengkaji perintah Allah. Dia buat. Dia tak tanya pun berapa orang tolong saya. Dia tak tanya pun daripada mana saya nak dapat kayu. Kenapa buat atas kapal? Kenapa saya seorang kena buat? Dia tak pernah tanya. Allah kata buat kapal, buat kapal. Itulah sifat hamba. Hamba dia takkan persoal. Kita hanya persoal, kenapa sembahyang subuh? Tengah sedap-sedap tidur, aduh, kena sembahyang lah pula. Bayangkan tuan-tuan, setiap subuh kena buat kapal. Berapa ramai tunjuk perasaan tuan-tuan? Baru subuh saja kita dah banyak mengeluh. Baru datang kutiba alaikumussyam, wajib puasa Ramadan. Udah menengok kalender je. Hai, lambat lagi nak habis puasa pun. Nengok kalender je tuan-tuan. Baru suruh buat haji. Duduk di Arafah, duduk di Mina. Air kurang, ramai pula orang berebut. Pelik lah. Duduk di Malaysia, banyak air, makan semua senang. Duduk buat haji sini pula. Aku heran betul lah. Tuan-tuan ingat tak ada ke orang cakap macam itu? Saya pergi haji, balik pada haji, nyembang di airport. Macam mana Tuan Haji? Haji okey? Okey lah. Nak datang lagi tak? Tak payah lah Ustaz. Semenung tengok tu. Dia kata tempat kita air senang, makan senang. Apa saya nak datang tempat tandas berebut? Duk Arafah berebut tandas, di Mina berebut tandas. Saya pun tak faham lah. Orang ni memang ada masalah mental ni tuan-tuan. Dia boleh cakap tak payahlah, cukuplah kata dia. Astaghfirullahalazim. Dia tidak ada perasaan masabah. Masa batal linnas ialah satu perasaan yang menyeronokkan mata bila melihat. Tengok Kaabah seronok, tengok Bukit Nur seronok, tengok Arafah seronok, tengok Jamrah seronok, tengok Masjidil Haram seronok. Dia nak datang lagi, nak datang lagi, nak datang lagi. Nama dia apa? Masabah. Masabah ni Allah bagi. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tak ada perasaan masabah. Tuan-tuan, dia kata aku tak nak pergi dah Mekah, aku nak pergi Sabah. Masabah tak ada. Sudah. Orang ni kena perbetul balik tuan-tuan. Ada skru longgar ni.
Adalah tang mana-mana tu iman dia longgar tang mana-mana. Patut kita nak pergi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Nabi Nuh, Allah Ta'ala suruh buat kapal. Cuma tuan-tuan kena fikir, logiknya di mana? Bukan berfikir logiknya perintah Allah. Tuan-tuan berfikir, dengan apa kayu Nabi Nuh buat? Yang tu yang kena fikir. Betulkah Nabi Nuh ni buat di mana? Kalau di Arab, mana ada pokok? Kalau buat di tanah Arab, batu batan. Tanah nak buat pada kayu, buat kapal, di mana datang kayunya? Nabi Nuh ni buat kapal di mana? Ambil kayu di mana? Yang tu boleh fikir guna otak. Yang tu boleh fikir tu. Kalau tuan-tuan fikir perintah, tuan-tuan jadi setan nanti. Jadi iblis. Tuan-tuan fikir tentang perintah, iblis. Allah kata apa pada iblis? Usjud. Hai iblis. Allah sebutkan walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Allah kata, hai iblis, sujud pada Adam. Hai malaikat, sujud pada Adam. Semua malaikat sujud. Illa iblis, melainkan seekor iblis. Kita tak sebut seorang. Seorang ni orang pula. Melainkan seiblis. Satu iblis tak sujud. Yang lain semua tunduk. Dia seorang tegak ni. Ustaz, yang lain semua duduk bawah Ustaz. Kami semua duduk kursi. Macam mana cerita Ustaz? Tuan-tuan jangan tengok abang-abang kita pula. Iblis. Jangan tuan-tuan. Dia orang tak sihat sakit lutut. Hari tuan-tuan perasan pula orang lain semua sujud waktu sembahyang, dia seorang berdiri. Kamu ni dia menguzur sembahyang atas kursi lah. Jangan tuan-tuan pula bila sujud kan tengok atas. Jangan tuan-tuan tengok pula. Semua malaikat sujud, iblis tegak. Oi, sombong gila iblis. Allah tanya pada iblis, qala ma mana'aka? Iblis, apa yang menghalang awak untuk sujud? Awak gaut? Awak sakit lutut? Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka? Ketika aku suruh kau sujud, kenapa kau tak sujud? Apa yang menghalang kau? Ma mana'aka? Apa yang menghalang kau? Kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Aku dari api, dia daripada tanah. No way aku nak sujud. Aku lebih senior dalam orang Peraknya. Aku lebih senior dalam syurga. Dia baru datang, tiba-tiba aku nak tunduk. Dia hanya tengok perintah, tapi dia tak tengok siapa yang mengeluarkan perintah. Sujud pada Adam pula. Aku punya lama dalam syurga, dia baru datang nak sujud pada dia. Itu dia tengok pada perintah. Sujud pada Adam. Apalah, aku dari api, dia bertanah je kot. Pisang. Oh, sudah. Dia tengok perintah. Dia tak tengok perintah tu dari siapa. Perintah tu daripada Allah. Kalau daripada Allah, aku tunduk saja. Jangan soal. Ini sifat orang beriman. Orang yang tak beriman, dia tengok perintah tu apa. Kenapa awak tak bertudung? Kenapa awak tak menutup aurat? Saya hak saya kan. Buat apa kita hypocrite kan? Sudah. Hari ni orang jawab macam tu. Saya nak bertudung ataupun tidak, itu hak saya. Suami saya tak pernah bising, kenapa awak bising? Masalah apa? Tak ada masalah apa. Kalau saya tak menutup aurat, awak rasa terganggu, maknanya awak yang jahat, bukan saya tau. Awak yang perlu tutup aurat. Sudah. Macam ni pula dia tunjuk jari pada kita. Dia hanya nampak perintah. Dia tak nampak perintah tu dari siapa? Tak. Perintah ni daripada Allah kah? Taatlah pada Allah. Sepatutnya begitu. Tak, kenapa saya teruk-teruk kerja? Kenapa saya teruk-teruk kerja berniaga, pasembur, murtabak setiap hari? Saya dapat simpan duit, saya kena bayar zakat.
Zakat saya pula dibayar pada orang yang duduk di rumah, malas bekerja. Dia katalah dia miskin. Saya pula kena bayar zakat pada dia. Bang, bayar zakat ni perintah Allah. Jangan abang tengok perintah tu. Abang kena tengok siapa yang menurunkan perintah tu. Yang menurunkan perintah itu ialah Allah. Bayar sajalah. Kalau kita tengok daripada sudut iaitu, selesai masalah. Ibrahim, kenapa kau nak sembelih anak engkau Ismail? Allah yang perintahkan. Selesai. Oh Allah. Tapi kalau manusia bertanya, Ibrahim, kenapa kau sembelih anak engkau Ismail? Tidakkah ini zalim? Tidakkah ini jahat? Tidakkah ini penderaan? Ada akal ke tidak ni? Ini dia yang kita kata tadi, sawan tadi ni tuan-tuan. Tak payah pertikai perintah Allah. Sebab semua perintah Allah ada kebaikan. Semua ada kebijaksanaan. Ada hukum-hukum yang tertentu. Kita sebagai hamba Allah buat sahaja. Ada satu bapa, dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya ada anak perempuan. Saya tanya Ustaz, apa hukum bersunat pada anak perempuan? Saya kata, anak perempuan ke, anak lelaki ke, bagi mazhab Syafi'i, sunatkan saja. Sunat. Pi berkhatan. Tak, kalau saya tak nak bersunat, Ustaz nak kata apa? Saya nak kata apa? Bukan anak saya, lantak awak lah. Apa salah saya pula? Tak, kalau saya tak nak sunatkan anak saya, Ustaz nak kata apa? Mana aku tahu? Anak engkau? Maksud sibuk aku, apa? Engkau tak nak sunat, engkau punya pasal lah. Adalah hikmah kenapa Allah menyuruh bersunat. Buat sahajalah, bukannya dia potong habis. Dia potong sikit sahaja. Bukannya zalim Tuhan tu. Tak. Kalau kata bersunat tu baik Ustaz, kenapa Allah tak jadikan siap-siap bersunat waktu dilahirkan? Dia baca pula ayat Quran. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala jadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Lahir-lahir je sebaik-baik bentuk kejadian. Maknanya cantik dah, betul dah, bagus dah. Mai besar suruh sunat. Apa Ustaz? Seolah-olah ciptaan Allah tak bagus. Kenapa Allah tak jadikan siap-siap dah bersunat? Allah kata dijadikan manusia sebaik-baik kejadian. Yang Ustaz nak sunat lagi pasal apa? Oh sudah. Kalau tuan-tuan guna otak, tuan-tuan nak jawab apa? Guna akal. Tak iya juga. Nampak entah. Dah Allah jadikan sebaik-baik kejadian, kenapa nak sunat lagi? Macam mana dilahirkan, sepatutnya macam tu lah. Oh, dia guna otak. Saya kata, abang, letak tangan macam ni. Main jari macam ni. Dia pun suruh tangan. Ni kuku abang. Ya. Kuku abang, kalau tak potong, dia panjang tak? Panjang. Kenapa potong? Biarkanlah dia panjang kuku. Umur 60 agak-agak panjang mana kuku kita. Nak datang sembahyang ke surau belaga kuku. Hei aku punya, hei aku punya. Kenapa abang potong kuku? Ini kuku ni yang mau potong buat apa? Bayangkan kalau tuan-tuan tak potong kuku, nak bawa kereta macam mana? Steering penuh dengan kuku. Bawa motor penuh dengan kuku. Nak makan nasi pun kuku panjang. Potong. Siapa suruh potong? Nabi. Bersunat. Bayangkan kalau tak bersunat, apa jadi? Siapa suruh potong? Nabi. Habis itu, Nabi yang suruh potong. Adakah Nabi suruh potong itu perintah Nabi? Datangnya dari mana? Datangnya daripada Allah juga. Allah yang jadikan kita, Allah yang jadikan hukum kepada kita. Orang yang ada iman, dia taat saja. Dia tak boleh nak guna otak dia berfikir. Takkan sampai otak kita. Ni nama dia air. Ni nama dia air. Jadi apa air? Siram pokok, hidup pokok, insya-Allah. Bagi minum, insya-Allah hilang dahaga.
Daripada air ini dijadikan setiap sesuatu. Termasuklah manusia jadi daripada air. Nama dia air mani. Cuba tengok tuan-tuan. Daripada air mani, min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Daripada air yang terpancar, maka jadilah manusia yang boleh melihat, yang boleh mendengar. Sami'an basiran, mendengar dan melihat. Soalan dia, macam mana daripada air mani boleh ada mata? Boleh otak bagi jawapan? Daripada air mani boleh keluar suara? Tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil air mani buang gelas, tengok. Buat apa mak? Nak peram kok jadi orang. Tobat lahum tak jadi orang. Mana? Nampak benar nipunya. Allah yang jadikan huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentukkan manusia dalam rahim-rahim ibu kamu. Macam mana Allah ubah, Allah jadikan air duduk dalam rahim ibu, Allah bentukkan dia jadi manusia. Sains tak boleh bagi jawapan. Tak boleh, tuan-tuan. Yang percayanya ialah iman. Allah boleh buat. Dan bila lahir manusia, insya-Allah suara pun tak sama. Allah buat. Cuba tuan-tuan tengok malam ni, ada suara sama? Tak sama. Suara tak sama, tuan. Walaupun hampir-hampir sama, tetap tak sama. Kilauan bintang berkelip-kelip di langit biru. Suara tu sama, tapi tak sama. Hazura. Ya, mana faham? Hazura. Nampak tak? Bunyi macam nak sama, Ustaz, tapi tak apa nak sama, Ustaz. Dia boleh ikut sikit-sikit sajalah. Tapi dia tak boleh ikut selama-lamanya. Boleh ikut. Menurut urat ini tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Boleh ikut. Tapi dia tak sama. Anak-anak ni bukan gelak, dia bukan faham tak? Kita tua-tua dia faham. Mereka kata gila apa Ustaz dia, Ustaz dia. Tuan-tuan yang saya hormati, cap jari tak sama, gigi tak sama, DNA tak sama, rambut tak sama. Asalnya daripada air. Tak pernah sama semua. Subhanallah, Masya Allah. Yang bagi jawapan ialah iman. Masya Allah. Cuma tuan-tuan boleh berfikir, mengkaji. Kapal Nabi Nuh daripada apa? Yang tu boleh kaji. Kayunya ada di mana? Pokoknya tanam di mana? Yang tu boleh kaji. Keluasan dia berapa? Berapa tingkat kapal Nabi Nuh? Yang tu boleh kaji. Tapi jangan kaji. Kenapa Tuhan? Kenapa tak bayar? Nabi Nuh tak pernah kaji tu. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Musa alaihissalam. Mengandung 9 bulan ibunya. Di luar sana, Firaun keluarkan perintah. Mana-mana ibu yang melahirkan anak laki-laki, kasih bunuh itu anak-anak. Wow, jahatnya Firaun. Ganah gila, tuan-tuan. Bunuh anak-anak lelaki. Dia ada dua version, tuan-tuan. Mula-mula dia bunuh semua anak laki-laki. Penasihat 25% dia kata, tuanku, nanti kalau dibunuh semua anak laki-laki, siapa nak buat kerja untuk kita? Siapa anak laki-laki lagi kena nak buat kerja sana buat kerja, tuanku? Ini bahaya, tuanku. Bila orang laki-laki tak ada, cadangan kamu apa? Kita selang-selang. Tahun ini kita bunuh, tahun depan siapa yang lahir kita biarkan hidup. Tahun lagi sekali siapa lahir kita bunuh. Kita selang-selang. Wah, ini pemikiran yang bagus. 25%, tuan-tuan. Subhanallah. Nabi Musa dilahirkan pada zaman itu. Zaman anak-anak laki-laki dilahir, kasih bunuh. Allah, akak-akak ganah gila Firaun. Dahlah mengaku Tuhan, bunuh orang mula. Jadi akak-akak kalau dapat suami yang ganah, sabarlah. Ganah-ganah suami akak belum seganah Firaun. Suami akak baru nama Aun. Dia tak ada fir kak.
Nama suami akak pun On kata, tak apa kak, dia jahatnya Firaun kak weh. Allahu akbar. Zaman sekarang ni tak tahu nak kata lah. Ada isteri disembelih, ada anak disembelihnya anak tu. Apa jenis bapa, apa jenis suami ni. Dah sembelih naik motor berbegil pula. Ni dadah, pil, ais, ekstasi, syabu. Tak apa dia fikir kita pun tak tahu tuan-tuan. Saya pernah jumpa dengan orang yang sembelih bapak dia waktu pak dia tengah sembahyang. Bapak tengah sembahyang dia sembelih. Dia kata dia bukan sembelih ayah dia, dia sembelih lembu. Dia buat korban. Dia makan ais, adik-adik oi. Nah, jangan duk minum ais. Ais batu tak apa. Ni menatang syabu ke ekstasi dia jadi khayal, jadi bunuh. Dengan tu imam dia bunuh nanti kan. Oh, takutnya abang-abang, betul lah kata Nabi di akhir zaman laki-laki yang menguruskan perempuan seorang 50 nisbah dia. Maksudnya apa? Zaman di akhir ni nak mengharapkan lelaki untuk jadi suami ni susah nak cari. Yang banyaknya jantan. Sembelih orang, bunuh orang, hisap dadah. Takkan nak ambil jadi suami kita. Yang baik-baik ni semua menikah dah. Tu masalah dia. Nak kongsi laki marah pula. Kan? Akhirnya bujanglah kita. Ni masalah kita ni. Allah, tuan-tuan, oi, bila mak Nabi Musa mengandung beranak, mana orang tak tahu mengandung. Kawan nampak, jiran nampak, tentera nampak, polis Firaun nampak. Yang tu duk mengandung tu, cek tengok bila dia beranak. Tengok buku merah dia bila. Jiran pun tahu kalau jiran kita mengandung. Macam zaman sekarang, baru 2 minggu pregnant. Dah kecoh boleh dalam TikTok. Nak tunjuk dia tarikh dia ni, tarikh dia due berapa mengandung. Oi, zaman sekarang bukan ada malu. Zaman sekarang tak malu dah. Lagi mengandung, lagi pakai baju ketat. Lagi mengandung, lagi pakai seluar ketat. Jalan depan kita sambil duduk makan mi hitam. Kita duduk tengok, astagfirullah. Tak tengok membazir pula, astagfirullahaladzim. Apa ni? Bila mak Nabi Musa tak ada, dah berapa hari tak keluar orang tua tu. Tiba-tiba dengar budak menangis di rumah. Dah lahir tu. Pergi tengok, laki perempuan. Mata-mata pergi tengok, bos, boboy, bunuh sama dia. Masya Allah tuan-tuan. Bayangkan mak nak dibunuh anak dia. Macam mana nak selamatkan nyawa anak aku ni? Jom kita lari. Jom kita tinggalkan kota ni. Jahat orang kota ni nak bunuh budak. Datang perintah Allah. Hei mak Musa, ambil anak kamu, letakkan dia dalam kotak dan hanyutkan di sungai. Kalau akak-akak lah, hei makcik Leha, ambil anak makcik Leha, buah dalam kotak, hanyut dekat sungai. Sekarang ni bong. Boya mu ada, biawak komodo mu ada. Agak-agak nak lepas ke tak lepas? Biar betul Tuhan ni. Pelampung tak ada, bot tak ada. Mana nak hanyut? Ada ke nak hanyut di sungai? Bukannya pandai berenang budak ni. Itu orang yang guna otak. Orang guna otak, dia kata tak relevan. Orang yang guna iman, baik. Dia ambil Nabi Musa, dia letak dalam kotak kayu, dia hanyutkan. Kerana apa aku hanyutkan? Allah suruh. Tak mati ke budak? Allah suruh, Allah jaga. Kamu tak takut ke buaya telan dia? Allah jaga anak aku sebab dia yang suruh. Kamu tak takut apa-apa jadi pada anak kamu, lemah ke apa ke? Allah suruh, takkan Allah nak menyusahkan anak aku. Ini jawapan orang beriman. Wahai kakak, anak pada dia, kak pada Nabi Musa. Cuba kamu ikut adik kamu.
Ikut adik kamu. Tengok dia sampai kat mana. Yang kakak Nabi Musa pun ikutlah sepanjang perjalanan. Nak tengok Nabi Musa ni selamat ke tidak, dapat kat siapa. Tengok-tengok sampai depan istana Firaun. Dayang-dayang duk mandi. Cak duk mandi ni. Oh, bila mandi tengok-tengok budak teruk. Dia ambilnya, bawa pergi pada isteri Firaun. Tuanku, ada orang yang buang budak tuanku. Ya Allah, zalimnya. Siapa yang buang ni? Padahal laki dia lah zalim, sembelih orang. Cantik budak ni, baik budak ni. Beta suka membelanya. Digendong buat balik ke rumah. Hui, buat balik. Siapa yang kau bawa balik tu? Asia. Ini ada baby bang. Laki ke perempuan? Laki bang. Bunuh dia. Awak. Nampak tak? Yang ramai di luar tu awak dah bunuh. Biarlah yang ini saya bela bang. Abang tengok pun nampak seronok tengok budak ni. Segak orang dia. Cantik orang dia. Saya tak sanggup bang. Saya nak bela. Yang lain abang bunuh. Yang ni biar saya bela. Oh, segarang-garang Firaun kalah. Akhirnya dibela dalam istana Firaun. Makan free. Bil air tak payah bayar. Telur cukup. Masya Allah. Tak payah nak jimat telur. Oh, subhanallah. Ni zaman Firaun cerita ni tuan-tuan. Jangan salah faham. Allahu akbar. Ayam semua cukup. Tuan-tuan. Kan selamat duduk di luar nak dibunuh, akhirnya dibela dalam istana dia. Siapa nak berani bunuh anak angkat Firaun? Bijak sungguh Tuhan. Menangis pula budak kecil ni. Nangis, nak susu. Datang dayang susukan tak nak. Datang ini tak nak. Siapa yang boleh susukan budak ni? Kakak dia masuk. Tuanku, ampun tuanku. Patik tahu siapa yang boleh nyusukan dia. Bawa dia datang cepat. Dipanggilnya mak dia datang balik. Mak Nabi Musa. Gedek datang. Disusunya Nabi Musa senyap terus. Kalau begitu, kamu belalah budak ni dalam istana beta. Beta suka melihatnya. Dah. Mak selamat, kakak selamat, Nabi Musa selamat. Bijaknya Tuhan. Tak ada siapa berani usik anak dia. Tak ada siapa berani usik Nabi Musa. Inilah dia jawapan bila manusia taat kepada Allah dengan iman. Allah takkan menyusahkan kita. Macam Nabi Nuh. Allah tak nyusahkan Nabi Nuh. Bila dah banjir besar, patutlah buat di atas bukit. Kerana banjirnya menenggelamkan seluruhnya. Banjirnya terlalu cepat, terlalu kuat sampai terapung kapalnya. Patutlah disuruh buat begitu. Patutlah ada 3 lapis di atas bahtera Nabi Nuh supaya boleh memuatkan binatang-binatang, manusia dan sebagainya. Dengan satu kapal itulah belayar. Cuba tuan-tuan tengok tuan-tuan. Kayu apa yang Nabi Nuh pakai? Banjir begitu lama, bahteranya tak pecah. Kuatnya ombak dia tapi tak pecah. Kayu jenis apa? Jangan tuan-tuan faham zaman dulu orang bodoh-bodoh. Kalau bodoh Nabi Nuh tak pandai buat kapal. Kita sebenarnya yang dibodoh-bodohkan oleh orientalis barat. Mengatakan orang dulu bodoh. Padahal orang dululah pandai. Kapal pun dia buat. Kalau kapal dia buat, agak-agak rumah buat tak? Mesti rumah buat. Mana ada orang buat kapal, rumah tak ada? Mana rumah kau? Dalam gua. Tapi buat kapal, kan pelik bunyinya tuan-tuan. Mesti rumahnya dah cantik, rumahnya dah lengkap, kapal pun dia boleh buat. Kalau teknologi kapal dia seorang boleh buat, mesti ada satu alat yang canggih yang menjadikan kapal tu hebat. Mesti menggunakan teknologi tuan-tuan. Bukan pergi ambil hammer, pergi katok pahat, gergang. Bukan. Ini orientalis barat. Dia nak mengubah pahaman. Mengatakan bahawa hanya kita yang maju. Zaman dulu tak maju. Salah tu tuan-tuan. Zaman sekarang cuba tuan-tuan tengok berapa lama usianya kapal. 45 tahun confirm total loss. 50 tahun reput mampus gitu je kapal tu.
Tapi kapan Nabi Nuh sampai sekarang masih ada lagi atas bukit tu. Wastawat alal judi. Masih ada dan tak reput-reput lagi tuan-tuan. Subhanallah. Ini teknologi. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim punya sayang pada anak. Pasal apa sayang? Siang malam duk doa, ya Allah, mintalah anak, ya Allah. Minta anak. Siti Sarah daripada muda sampai tua doa, ya Allah, nak anak. Nabi Ibrahim tak berhenti berdoa. Siti Sarah tak berhenti berdoa. Kita 5 tahun kahwin tak dapat anak, malas berdoa. Bila nak nikah lain dah. Yang tu saja dia fikir tuan-tuan. Aku kalau tahun depan isteri aku tak mengandung, aku cakap direct, aku nikah lain, aku tak kira. Cuba tengok Nabi Ibrahim, isteri tak mengandung, ada dia nikah lain. Berapa puluh tahun hidup, daripada muda sampai ketua, tak nikah dia. Dia doa ya. Minta anak. Dia tak jemu. Kita sekali minta, besok minta, tak dapat besok minta, kena sebulan, malas minta. Sampai sembahyang lepas maghrib, nak doa dengan Tok Imam pun malas. Begini tangan tak apa. Nak bagi, tak bagi sudah. La ilaha illallah. Ada yang malas berdoa. Dia kata, ya Allah, macam semalam, ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dia ingat macam roti canai kan? Okey, biasa. Doa macam roti canai ni. Okey, ni macam biasa. Okey. Amboi malahnya berdoa. Nabi Ibrahim doa minta anak. Lah sekali Siti Sarah, isteri dia kata, abang oi, cik ni dah tua. Nak dapat anak rasanya gelap masa depan. Jadi kalau abang nak anak juga, abang nikah lain. Baru dia bagi. Okey. Abang-abang kalau isteri cakap macam tu macam mana? Oh, abang kalau nak nikah lain cek bagi. Agak-agak abang kata apa? Terbalik meja no. Hoi, kalau kita tak sanggup, kalau isteri cakap macam tu kita tak sanggup, abang pilih nikah lain. Pergi ambil jari tak kat mulut isteri. Abang tak sanggup. Ambil lah abang, cik bagi. Tapi kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Kalau otak tu tak. Mula-mula amboi. Amboi letak kat mulut isteri, jangan cakap macam tu leha. Kena sekali lagi dia buat sungguh tuan. Isteri dia kata, abang ambil Siti Hajar. Perempuan yang baik ni, mudah-mudahan dia boleh melahirkan anak untuk abang, kita pun dapat anak abang. Nabi Ibrahim kahwin. Subhanallah, kahwin dengan Siti Hajar. Kahwin dapat anak, ya Allah, seronoknya. Dah berusia dapat anak. Seronok entah. Isteri pertama seronok, isteri kedua seronok. Bila seronok, mai tak seronok pula dah. Pasal aku tak beranak, dia beranak. Dia ada anak, aku tak ada anak. Saat-saat Nabi Ibrahim pegang ni, saat-saat seronok. Dia kata tak boleh. Dia kata, abang, cik tak boleh tengok Siti Hajar. Rasa nak marah, rasa jealous sangat. Sudah. Ni naluri orang perempuan. Sebab tu akak-akak yang mana, abang-abang yang mana menikah dua, isteri tuan-tuan jealous tu biasa. Isteri Nabi Ibrahim pun jealous. Sakat isteri abang pun salah. Biasa, kena pekak telinga, sabar. Jealous. Tu lawa-lawa nak pergi mana tu? Tak lawa pergi masjid. Pakai lawa pun salah. Jealous tuan-tuan. Lambat balik dari masjid pun marah. Pergi mana? Habis sembahyang pergi mana? Ceramah. Ustaz tu lama nak sambung sepa tau. 9:30 tak habis lagi. Dia takut jadi Pak Maun. Pak Maun tipu. Pakai kot, pakai jubah ni. Abang ni kalau tak ada syarah agama tak kuasa, abang meninggalkan kau seorang-seorang. Wah boy, tuan-tuan. Ni namanya Pak Maun, sang bulan, sang matahari ni.
Dia kata, abang cik tak boleh tengok. Abang bawa lah pergi mana pun cik tak mau. Bawa pergi mana, pergi hantar tempat lain. Masya Allah. Nabi Ibrahim kata kat Siti Hajar, jom. Jom. Dia tak tanya pun nak pergi mana. Jom ikut abang. Bawa anak-anak, buat bekah. Jom kita jalan. Isteri Siti Hajar ni tak tanya pun nak pergi mana. Abang lah. Kita ni beli mi kari pun tanya. Kuda, hang beli kat mana? Oi, hang beli kat mana? Kongsi dengan masyarakat. Nampak entah ni. Allah, beli mi kari. Hang beli kat mana mi? Mi ni kuda. Kedai sudah tuan. Kedai Ahok berhenti balik. Tak pernah faham, tak faham sudah. Selalu aku beli mi kari penuh dengan tekuar. Kali ni penuh dengan daging. Sudah tuan-tuan. Tak daging apa, wallahu a'lam ni. Allah, Nabi Ibrahim punya isteri, dia tahu suami dia Nabi. Dia tak tanya, abang nak pergi mana? Tak, rumah dia elok-elok pergi mana? Ikut laki dia. Tu. Nak sampai tahap tu. Zaman kita sekarang, cuba ajak pergi, tanya macam-macam. Malam ni ada ceramah Ustaz Kazim. Ustaz Kazim mana? Allah, Ustaz Kazim mula hang tak kenal lagu mana. Hak sakit puru. Sudah. Puru pula dah. Subhanallah. Jom lah pergi. Dia pun tak nak main tempat kita ni. Pertama kali main ni. Tanya lagi. Maghrib ke Isyak? Maghrib. Lambat dah habis? Pukul 9 habis lah. Pukul 9 no? Ada makan tak? Tu soalan last sekali. Ada makan tak? Dia pun tak abang. Tak ada masa tak ada. Allah malam ni ada orang nak main. Orang nak main tu kan tak. Cuba ada makan. Ada. Dia pun biryani kambing punya. Ya ke? Sudah. Nabi Ibrahim bawa isteri dan anaknya Nabi Ismail yang masih kecil pergi ke Mekah. Apa ada di Mekah? Tak ada apa. Batu, 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 batu. Air tak ada, pokok tak ada, orang tak ada, apa pun tak ada. Pergi ke Mekah. Nabi Ibrahim tak tanya pun pada Allah, kenapa Mekah? Di Baitul Maqdis kan banyak pokok, banyak kebun zaitun, banyak kebun anggur, banyak kebun tin, air pun banyak. Kenapa di Mekah tak ada orang? Tapi Nabi Ibrahim tak tanya. Sebab ini perintah Allah, jangan tanya. Bila sampai di Mekah, buatkan kemah untuk isteri dan anak dia. Duduk 2-3 hari, Nabi Ibrahim habaq dekat isteri dia. Abang nak balik ke Palestin. Dia pun bangkit menonong jalan. Tak tengok belakang dah Nabi Ibrahim. Kita kalau nak pergi surau pun bye-bye 4 kali. Bye-bye, bye-bye. Duk di bawah tu, bye-bye kat atas. Bye-bye. Baru nak pergi surau. Punya sayangnya. Nabi Ibrahim tak tengok dah. Terus pergi. Isteri dia kata, bang pergi mana? Balik ya? Bang, abang tinggal kita orang sini ke bang? Nampak? Nabi Ibrahim langsung tak tengok belakang. Abang, macam mana kami bang? Allah ke perintahkan kami tinggal di sini? Ya, Allah perintahkan aku meninggalkan korang di sini. Oh, kalau Allah yang perintahkan, kami yakin pada Allah. Abang baliklah. Kami ni yakin Allah jaga kami bang. Dahsyat. Cuba akak-akak pergi hantar suami dekat tangga lift di bawah. Suami nak pergi umrah. Bang, pergi umrah bang. Oh lama? 2 minggu. Dia belanja? Bang, dia belanja bang. Suami jawab, aku tinggalkan kau pada Allah. Agak-agak aja benda tu. Dia terajang laki dia tu, bergolek-golek jatuh. Tinggal kata dia. Apa susah tuan-tuan kalau dia tinggalkan di sini? Jawatan kuasa penduduk ada tak? Ada. Tabung kebajikan surau ada tak? Ada. YB ada tak sini? Ada. Jabatan kebajikan masyarakat ada tak? Ada. Masuk je dalam TikTok. Saya susah, suami saya pergi umrah tak tinggalkan duit. Tolonglah saya, Abik Liu sampai. Terbang dia sampai tuan-tuan.
La ilaha illallah. Apa susah sekarang ni? Ustaz Abid Liu punya rajin tolong orang, tuan-tuan. Ustaz tidur, Ustaz Abid, Ustaz bangun, semua boleh tolong. Bayangkan Siti Hajar duduk di Mekah. Siapa orang? Siapa orang yang di Mekah? Dia orang berdua saja. Susahnya berdua, anak beranak. Nak minta tolong siapa, orang tak datang. Tuan-tuan sekarang kalau susah minta je tolong. Bomba datang, tanah awam datang, ular datang. Datang semua dia. Yang zaman Nat Siti Hajar duduk di situ, orang tak ada. Air tak ada, elektrik tak ada. Bayangkan malam-malam macam mana anak beranak ni. Bayangkan dia orang duduk malam-malam macam mana. Sunyi, sepi, lampu tak ada, lampu jalan tak ada, air tak ada. Kawan tak ada, jiran tak ada, tandas tak ada, rumah tak ada, makanan tak ada. Tuan-tuan, kita sekarang baru datang kuliah. Saya nampak di luar tu, dia orang dah letak roti lah. Dia orang letak roti dah, tuan. Habis sembahyang ke tak tahu, jual ke free tu, free ke tu Haji? Free kan? Hadiah sedekah lah. Tapi tak banyak tu. Tak silap saya, tak cukup tu. Confirm tak khusyuk sembahyang Isyak. Yang depan paling tak khusyuk. Lambat habis aku. Yang paling tak khusyuk yang depan pintu. Yang depan tu sebelah pintu tu. Habis-habis sembahyang kena keluar dulu. Lambat habis lebo. Tapi yang paling tenang sekali imam. Ni takkan dia orang tak simpan kat aku. Ni cerita dia Afrika ni. Subhanallah. Bayangkan ibu-ibu, jadi Siti Hajar. Dah lah anak kecil, makanan tak ada, suami tak ada, orang tak ada, jiran tak ada, ayang tak ada, apa pun tak ada. Susu yang dalam dada ni makin kering, anak makin kuat teriak. Susahnya hati seorang ibu. Untuk aku tak apa, anak aku ni. Aku tak apa, aku boleh tahan. Masya Allah. Ni nama dia pengorbanan. Kalaulah kita jadi Siti Hajar, kita ambil anak, kita heret buat balik, ikut laki. Dia duduk seronok dengan madu, kita teruk sini. Jumpa dengan temu ramah dengan wartawan tepi jalan. Mana boleh dia tinggal makcik seorang-seorang, dia duduk dengan bini dia. Kita nak makan pun tak boleh, macam mana? Siti Hajar tak buat pun macam tu. Sebab dia yakin sungguh-sungguh Allah akan bantu dia. Air dah habis, stok makanan dah habis, susu dah kering, anak menangis. Mana aku nak cari anak? Hang duduk sat, mak tengok sana tu macam ada ayam. Dia pun berlari pergi ke bukit sana. Pergi jenuh carilah, rupanya Fata Morgana. Tak ada ayam, panas saja nampak macam ayam. Kalih belah sana pula, oh ada ayam. Lari, pusing, patah balik, pergi patah balik. Allah. Tengok-tengok Allah pancarkan air. Dari hentakan kaki tadi ni tuan-tuan, naik air. Keluar air. Bayangkan di tengah-tengah batu, di celah-celah batu yang panas, batu yang kering, negeri yang kering, celah batu keluar air. Pelik tuan-tuan. Sains tak boleh bagi jawapan. Dia pi dekat air tu, dia sebut Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Jadi telaga Zam-Zam. Dia kepung. Kata Rasulullah, kalaulah Siti Hajar tidak mengepung telaga Zam-Zam, dia biarkan mengalir, Mekah sampai sekarang jadi sungai. Tapi pasal dia kepung, jadi telaga. Beribu-ribu tahun sampai sekarang masih wujud telaga Zam-Zam. Tak kering. Boleh minum pada berbilion orang Islam. Pelik tak pelik tuan-tuan? Akal tak boleh fikir. Telaga tak kering berapa ribu tahun. Minum dia macam makan, menjadikan kenyang. Orang buka puasa minum air Zam-Zam ya kenyang. Bos, kurma 2 biji, air segelas clear. Air Zam-Zam punya hebat Allah bagi kita. Kita kalau buka puasa
1 jam air tebu. Ada lagi? Ada lagi, dia tanya. Langgah gitu ayak tebu. Ada lagi ayak? Tak kenyang-kenyang. Ayak Zam-Zam Tuhan bagi tuan-tuan cukup. Sampai sekarang Allah Ta'ala bagi. Masya Allah. Datang satu kabilah naik unta. Dia tengok atas langit tu. Burung duk pusing. Burung duk pusing macam burung lang. Duk pusing. Selalunya tempat ni tak pernah ada burung. Tak siapa burung ni duk pusing pula. Selalunya kalau burung berpusing di atas, ada makanan di bawah. Kalau pusing di atas, burung duduk melilau tu, ada ayam di bawah. Wahai kawan-kawan, jom kita pergi tengok. Mungkin di sana ada ayam, yang ada burung. Pi betul. Bawah tu ada telaga Zam-Zam, atas burung duk pusing, ada 2 beranak duk tepi tu. Mai kabilah ni dia kata, "Kak oi, boleh tak kami tumpang sini? Kami nak minum air. Kalau boleh kami nak buat rumah sini, kalau boleh kami nak buat perkampungan kami di sini." Kak tu kata, "Boleh boleh teman saya." Akhirnya daripada 2 orang jadi kampung, jadi besar lah, jenama dia jadi Mekah. Nampak tuan-tuan? Jadi Mekah sampai sekarang ni. Katalah Siti Hajar tu patah balik pergi Baitul Maqdis. Pandai tu tinggal orang seorang. Kalau dia patah balik jadi apa Mekah? Tapi daripada berkorbannya itu, Allah Ta'ala bagi apa? Subhanallah. Semua orang teringin nak pergi Mekah. Masabah melainkan hak sawan tadi, tak mau nak pergi lah. Semua orang teringin tuan-tuan. Daripada batu, tanah, bukit, batu kerah, hari ini jadi apa? Dengan segala nikmat ada di sana. Datang balik Nabi Ibrahim selepas itu. Lama balik Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dah besar lah. Besar-besar mereka ni lah. Boleh suruh buat kerja. Boleh suruh buat kerja. Mai pak dia mimpi Nabi Ibrahim. Allah perintahkan sembelih anak dia. Wai, berat mimpi ni. Dia kata, "Wahai anakku, semalam ayah mimpi Allah suruh sembelih hang. Apa pendapat hang? Kalau anak kita macam tu, semalam ayah mimpi Allah suruh sembelih hang." Anak tu kata apa? Orang dah kata tidur basuh kaki, main tidur aja, mimpi pelik-pelik sembelih orang. Oh, melih-melih pula. Ni budak zaman sekarang. Dia buat muka com, melih-melih mati orang. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tak kata lagi tu. Dia kata, "Pak buat. If'al ma tu'mat, buat. Apa yang Allah suruh buat." Ni dia adik-adik, perintah Allah. Tahap bunuh, sembelih, buat. Allah suruh. Pak ni tu punya doa asah depan anak. Ngongah, asah, tuan. Anak siap besar. Pak asah betul-betul pergi tajam sungguh. Selagi ikut tumpul tak luka pula. Anak cakap macam tu. Dia tak kautim dengan pak dah. Saya sikit dah. Dia tak macam tu, tuan. Dia buat suara halus, suara besar. Pak pun cilok sikit kan. Dia tak cakap macam tu. Kita dengan anak kita cakap cilok. Bila anak nak masuk duit dalam derma, cari dia koyak. Bunyi tak bunyi lah. Dia bisik kat anak dia. Masuk tabung, cari dia koyak. Yang koyak lah. Ni ngambil dia baru tu. Dia bukan sini, yang dia di Afrika. Dia hasut anak tu suara halus. Subhanallah. Nabi Ibrahim sembelih sungguh, tuan-tuan. Dan mak dia pun tengok. Mak dia tak teriak, mak dia tak halau orang tu turut beranak, senang nak sembelih nak orang. Dia tak kata macam tu. Kita baru jadi mak budak, cikgu cubit sikit, telinga pulas, serang cikgu. Mana dia cikgu hak pulas telinga anak saya mana? Mereka hajar nak main, kita nak pulas dia pula. Tu dia. Satu sekolah dengar. Budak-budak semua berhenti kat koridor tengok mak siapa ni.
Baru cikgu pulas telinga, tuan. Mak serang lah. Mai nak tengok? Kita buat live. Oh, sudah, tuan. Kita buat live. Kita ada maruah ni, kita buat live. Kita buat live. Oi, serang anak tu. Oh, dahsyat zaman sekarang, tuan-tuan. Oh, tak tahu nak abang. Kalau jadi Siti Hajar macam tu, suruh sembelih anak tak tahu. Bila nak sembelih tak luka. Tenyih, gua tarik tak luka. Anak dia kata, ayah buat tak betul, ayah kesian kat cik, buat betul, tekan tak jadi. Dia kata, ayah kalihkan cik, kot ayah tak boleh tengok muka cik rasa kesian kot. Terlungkup pula, sembelih kot belakang pula. Tak jadi juga. Allah kata, dah lah berhai-mai. Aku nak test kamu je. Kamu sayang anak ke sayang aku? Terbukti kamu sayang aku. Kamu iman yang hebat. Sekarang tukarlah kambing kibas jadi sembelihan korban. Allah dia waktu turun perintah, bukannya zalim. Dia nak tengok hang sanggup buat ke tidak. Lepas tu Allah tukar lain. Kita hari ni bila mai perintah Allah, petikai dulu, tanya dulu. Allah kata yang mencuri potong tangan. Aduh, potong tangan mampu orang. Semua orang kudung nak jadi apa? Sambil tak kepala duk lenggak. Hang fikir tengok kalau semua kudung apa nak jadi? Apa nak jadi kita? Apa jadi? Habis tu ramai sangat gaya mencuri ni sampai duk siapa? Hang mencuri ikut yang hang takut sangat. Ya hang yang takut, aku tak mencuri, aku tak takut. Kita hari ni sampai tahap macam tu. Duk pandang perintah Allah tu jahat. Dah hang fikir tengok. Dah fikir sudahlah tu saya tengok. Lu fikir tengok. Hang tak payah fikir. Bila Allah kata, hak mencuri potong tangan, hang potong aja. Lepas tu tak ada siapa mencuri. Tak mau lah. Mana nak cari spare part ni? Mana nak cari spare part? Allah tak kata siapa yang mencuri ambil buah pinggang dia. Allah tak kata. Kalaulah mencuri hukum dia ambil buah pinggang. Orang ni boleh derma, ambil hamak punya, ambil. Tuhan ambil mak punya, tak apa. Tangan mana ada orang nak ganti? Nampak tak bijak Tuhan? Mana nak cari tangan ni? Oh, nak makan lagu mana? Oh, nampak ni. Lepas tu orang tak mencuri dah. Sekali tu sajalah. Hak lain kita boleh derma tak ni. Zaman kita sekarang ni boleh derma. Kawan saya dia mati, dia derma tulang kaki ni doktor ambil tulang ni bagi dekat orang yang kena kanser tulang. Dia derma tulang. Kalau dia mati ambil tulang dia. Masya Allah. Ada yang derma buah pinggang. Kalau dia mati ambil buah pinggang dia bagi ke orang lain. Masya Allah. Ada satu budak tahfiz, dia derma jantung. Kalau dia mati ambil jantung dia, dapat dekat orang Ipoh. Satu perempuan Cina di Ipoh naik helikopter tuan-tuan pergi hantar jantung saja. Hebat. Budak tahfiz aksiden. Okey. Benda tu tuan-tuan. Benda tu semua boleh derma. Yang tak boleh derma satu. Sebab tu adik-adik jangan jadi pondan. Pergi nak jadi perempuan, dipotong habis. Loh, dia potong habis. Yang tu tak ada siapa derma dia. Lepas potong menyesal pula. Aduh, siapa nak derma lah. Sebab tu jangan nak jadi pondan tak tu lah. Jantung orang derma, buah pinggang orang derma. Benda tu Pak Mat derma kat saya, Pak Mat. Aku pun nak pakai pergi ke hang pula. Oh, sudah. Mana faham, tak faham dah. La ilaha illallah. Jadi kalau kita faham penghayatan korban, apa perintah Allah, buat je dulu. Lain-lain Tuhan settlekan. Jangan duk banyak petikai. Siapalah kita nak petikai Tuhan. Jadi tuan-tuan, jom kita korban. Sekarang kita tak payah korban anak. Sagi anak balik rumah, oh, sudah anak dah lari apa ni? Nampak ada Ustaz Kazim kata apa? Sembelih hang. Dah ni kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, bukan anak hang, walaupun kebetulan anak hang nama Ismail. Tak tidur malam budak tu. Pak dia ketuk itu.
Allah mimpi, ni abang ayah mimpi malam mak oh mampus budak ni. Kita tak payah korban anak dah. Yang kita korban ego kita. Sebab tu kita mai semayang ni. Kita duduk pijak ni lantai kapet ni. Kita pijak. Lepas kita pijak, kita pergi depan, orang lain pula mai sujud tempat kita pijak. Mai sujud pula. Setengah orang dia fikir, tadi siapa duduk sini? Aku tak. Setengah orang dia kentut atas sejadah, atas kapet ni. Melekat tu. Mai qamat dia pergi ke depan. Orang lain mai sujud. Lain macam bau ni enggak. Nampak tak tuan-tuan? Dia fikir macam tu sekali, dia fikir. Ada hak fikir pula kalau hak dia beringih meletih. Tapi kita bila mai semayang, atas lantai pun kita sujud. Atas simen pun kita sujud. Selagi dia bersih, selagi dia tak ada najis, aku sujud. Punggung di atas, kepala di bawah. Kita buang ego kita. Kita orang hebat. Kita letak juga kepala di bawah, punggung tinggi daripada kepala. Tak ada hebatnya kita. Islam mengajar kita buang ego, buang belagak. Begitulah dengan korban. Dia buang sifat sombong, dia buang perasaan belagak kita supaya Allah hapuskan dosa-dosa kita. Jadi tuan-tuan, yang mana belum bagi nama untuk berkorban, jom kita korban. Jangan cakap kat saya, abang tak korban bang. Saya lah buat dah. Bila abang korban tu? Tahun 90. Dia tengok kipas angin, baru dia ingat tahun 94. Oh dah buat dah tu, ya saya tak buat dah. Tahun 94 saya dah buat. Cuba ajak dia, abang jemputlah makan. Oh minta maaf, saya dah makan. Bila bang? Tahun 94. Tak pula. Oh, bak mentera darah tiap-tiap hari dia balon. Tapi bak ibadat ingat tahun pula tu. Sampai melongok ke langit tahun 94 lah nampak tu. Jom kita korban, jumpa dengan bendahari, aku ambil sekong, aku ambil satu bahagian, aku ambil dua bahagian. Takkan miskin sedekah kita. Ma naqasat sadaqatun min mal. Allah jamin takkan miskin siapa-siapa yang bersedekah. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki kita, panjangkan umur kita, limpahkan rahmat pada keluarga kita, pada taman kita, ampunkan dosa-dosa kita dan naikkan darjat kita apabila kita melaksanakan ibadah korban. Terima kasih kepada semua. Terima kasih pada yang menjemput saya. Kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.